lah, tapi Okay, insyaAllah kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita bertamu di dalam Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga kita mendapat kebaikan hasil usaha pengorbanan dan kesungguhan kita, dan kita berdoa semoga Allah satukan kita dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ada wajah-wajah baru. Hayyakumullah hayatan tayyibah. Ahlan wa marhaban, selamat datang ke kelas Al-Quran. Semoga kita menjadi sebaik-baik manusia semisal yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan semula. Baik, hadis riwayat Bukhari. Jadi tanpa kita buang masa, sebelum kita pergi kepada pembacaan Al-Quran, ada lebih baik kita menyambung kembali pembacaan buku tajwid Al-Quranul Karim kita ini, yang mana hari ini kita akan sambung pada muka surat berapa, Syahir? Maklin. Muka surat Maklin Mak Badal ke Maklin? Mak Badal dah sudah. Mak Lazim pun dah sudah. Betul? Tapi Ana rasa itu hari latihan kita tak sempat sebut lah. Okey. Ada muka surat, kalau buku saya ni muka surat 68. Ada latihan, kita sebut latihan dahulu. Ada tak latihan kat situ? Seri jumpa? Barakallahu fiik. Baik. Jadi, sebagai recap atau kita nak buat ulangan sedikit yang kita telah syarahkan pada pertemuan yang sudah berkenaan dengan mad lazim. Mad lazim terpecah kepada dua. Satunya mad lazim kalimah, satu lagi mad lazim huruf. Itu yang disebut mad lazim kalimi dan juga mad lazim harfi. Kemudian mad lazim kalimi pula dia terpecah pula kepada dua, mutsaqqal dan juga mukhaffaf. Apa itu mutsaqqal? Berat. Mukhaffaf ringan. Contoh kalimah yang berat, mad lazim kalimah yang berat, contoh dia waladdallin. Cuba sebut. Waladdallin. Macam mana kita nak kenal itu mad lazim? Di atas huruf yang terdapat tanda mad. Apa tanda mad? Tanda macam kening tu kan. Tadi baru first time saya dengar ada guru mengajar, dia sebut alamatul mad tu sebagai ombak rindu. Oh, subhanallah. Kejut saya. Ombak rindu. So dia kata kalau lepas ombak rindu ni ada ni, lepas ombak rindu ada hamzah. Saya berkata apa yang ombak rindu? So dia kata yang tanda tu, itu kan dalam bahasa Arab alamatul mad. So bila diterjemahkan bahasa Melayu jadi tanda mad. Celah mana datang ombak rindu kita pondok pening, rupa-rupanya mungkin bentuk dia macam ombak lah kot. So dia tambah bagi pelajar-pelajar dia berasa teruja lah kot. Okay, once bila tanda mad tu ada di atas sebuah huruf dan selepas tanda mad tu ada tanda sabdu, maka jadilah dia mad lazim kalimi mutsaqqal. Berapa harakat nak kena baca, Bun? 6, tanpa diskaun, tanpa pengurangan. So, macam mana kita nak tahu cukup 6 tak cukup 6? Kena naikkan jari jemari kita, kira lah sampai 6. Sebab tu kita sebut waladdallin. Cuba sekali lagi. Okey. Jadi kita dah kenal mad lazim kalimi mutsaqqal, kalimah dia mesti ada tanda mad dan selepas dia ada sab. Kemudian lawan dia ataupun kawan dia mad lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf maksud dia nipis ataupun ringan. Dalam Al-Quran cuma ada satu sahaja contoh. Al-ana. Sebut. Bagus. Jangan bunyi macam mana?
Al-ana salah. Dia mesti bunyi a dulu baru masuk l. Al-ana. Sebut. Okay, barakallahu fiikum. Itu apa yang kita dah syarahkan pada pertemuan sudah berkenaan dengan mad lazim kalimi. Dan apa yang telah kita nyatakan pada pertemuan yang sudah juga berkenaan dengan mad lazim harfi. Harfi ni huruf-huruf sahaja. So huruf-huruf ni pun terpecah kepada dua, iaitu mutsaqqal dan juga mukhaffaf. Macam mana kita nak kenal dia mutsaqqal, macam mana kita nak kenal dia mukhaffaf? Mudah. Jika ada dengung, confirm dia mutsaqqal. Contohnya kita dapat lihat alif lam mim. Cuba sebut. So ada yang tak cukup dua. Dia gini, walaupun ada 3 huruf, dia punya kiraan 1, 6, 2, 6. Walaupun ada 3 huruf. Alif lam mim. Ada 2 atau 3. Jadi guru saya saat berkata 2 minima 3 selamat, berpeganglah dengan yang selamat, dia kata. Sebab boleh jadi minima tu kita tak hit. Dia jadi 1,5 aja. Jadi lebih baik 2 pergi ke 3, itu lebih selamat. Apa-apa dengung, wajibul gunnah ke, ikhfa ke, idgham ke, bagi 3 dia lebih selamat. Itu untuk dengung. Tapi kalau untuk mad asli, jangan lebih walau setengah harakat. Mad asli. Contoh dia macam kita dah sebut dulu, qala, qalu, qila. So tak payah baca qala, yaqulu, qila. Tak cukup, tak jadi lah macam tu. So biar dia 2 saja. Baik, jadi tadi kita dah sebut alif lam mim merupakan mad lazim harfi mutsaqqal. So kalau yang tak ada dengung pula, barulah dia jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Contoh dia apa? Macam yang ada dekat bawah sekali tu. Tak apa. Alif lam ra. Tak payah dengung lah. Alif lam ra. Cuba sebut. Okey, barakallahu fiik. Jom kita tengok latihan mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Sebut sama-sama. Dabbatan. Ada dalam buku tak? Tak ada. Contoh latihan. Ada kan? Tak ada. Ada. Muka surat 68. Yang tu muka surat berapa? 70. Okey. 72. Jauh dia pergi lompatan dia tu. Tapi tak apalah. Yang penting isi sama. Muka surat je berbeza. Tak apalah. Okey, sekali lagi. Dabbatan. Mad lazim kalimi mutsaqqal, kerana selepas huruf mad didapati tanda sukun, bacaan idgham tetap dikala bacaan bersambung ataupun berhenti padanya. Kita pergi yang bawah dia pula. Al-ana. So dia mad lazim kalimi mukhaffaf, kerana selepas huruf mad ada tanda sukun tetap dikala bacaan bersambung ataupun berhenti padanya, dan tidak terdapat bacaan idgham. Nanti saya kata tadi tak ada dengung. Sebab tu dia jadi mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau ada dengung dia terus jadi mutsaqqal. Baik, yang bawah dia pula. Alif lam mim. Okey, yang ni kalimah ke huruf? Alif lam mim, kalimah ke huruf? Huruf. Bila dia huruf, kita pun gelar dia harfi. Bagus. Jangan kita pergi sebut kalimi pula, sebab kalimah ni benda yang difahami. So huruf ni huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Sebahagian sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak mentafsirkan ayat-ayat muqatta'ah ini, sebab kebanyakan ucapan mereka wallahu ta'ala a'lam. Kalau orang tanya alif lam mim maksud apa, Yasin maksud apa, Toha maksud apa, Nun maksud apa, wallahu ta'ala a'lam. Dan inilah pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Tapi sebahagian mufassirin macam Abdullah ibn Abbas, dia kata nama-nama alif lam mim ni, alif lam ra, Toha ni semua sebahagian qasam, nama-nama Allah. Ini pendapat Abdullah ibn Abbas lah. Taib. Jadi yang terakhir alif lam ra.
Masih juga dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi walaupun dia mukhaffaf tetap kena baca 6 harakat, tak ada diskaun. Okey, itu yang kita dah syarah pada pertemuan sudahlah. Malam ni kita masuk kepada mad yang baru iaitu mad lin. Ada dalam buku masing-masing? Tolong selak mad lin. Okey, lin tu maksud dia lunak ataupun lembut. Tengok balik maksud apa tu? 60 lebih. 68. Oh, dia patah balik lah, tak apalah. Okey, mad lin maksud lin tu adalah lunak ataupun lembut. Sebab tu kadang-kadang kita kenal orang nama lin ni, dia lebih lembut lah kot. Boleh jadi pasal orang-orang doa-doa kan. Berbeza dengan orang bernama Syamsul. Kan? Sampai saya dekat Madinah dahulu pun kalau kawan-kawan kami nama Syamsul ni dia memang kerah dan juga garang. Sebab apa? Syams, matahari. Sebab tu ada panggilan, ialah kita tak kata itu sebagai sebuah keyakinan, tapi hasil daripada doa, panggilan-panggilan kadang-kala memberi kesan. Jadi tak semua orang nama Syamsun atau Syamsul garang ataupun kasar atau Abu Talha baik je, masya-Allah. Kan? Cahaya yang menerangi kan. Subhanakallahu fikum. So begitu. So mad lin ni, dia lin tu maksud dia lunak ataupun lembut. Jangan baca kasar-kasar lah. Contoh dia kita tengok dekat sini. Apa itu mad lin? Apa huruf mad lin? Huruf waw dan ya yang bertanda sukun dan huruf sebelum kedua-duanya berbaris di atas. Cara nak kenal mad lin senang sangat. Dia cuma ada berapa huruf? 2. Waw dengan ya yang bertanda sukun. Sebelum mereka berdua berbaris, settle, terus jadi mad lin. Okey. Dan huruf selepasnya dibaca sukun kerana berhenti bacaan padanya, maka bacaannya harus dimatkan dengan 6, 4 atau 2 harakat. Once kita nak baca mad lin ni, kita ada pilihan. Nak baca 2 harakat boleh, 4 boleh, 6 pun tak ada masalah. Apabila bacaannya bersambung dengan huruf selepasnya, maka dia tak boleh dimatkan. Ia dinamakan mad lin kerana sebutannya adalah lembut dan mudah pada ketika berhenti bacaan padanya. Penjelasan ketika berhenti bacaan padanya terdapat pada mad arid lis sukun sebagaimana berikut. Ada keadaan dia jadi mad lin, ada keadaan dia jadi mad arid lis sukun. Kita sebut sama-sama. Wa amanahum min khauf. Dekat mana mad lin? Khauf. Yang terakhir tu khauf. Jadi dekat khauf itulah isunya. Boleh baca berapa harakat? 2, 4 ataupun 6. Bila nak baca 2, bila nak baca 4, bila nak baca 6? Syahir? Bila nak baca 2, bila nak baca 4, bila nak baca 6? Ikut pada ketenangan bacaan kita. Kalau kita baca laju, kita berhenti 2. Kalau kita baca sederhana, kita berhenti 4. Kalau memang kita baca tartil, kita berhentilah 6. So tak boleh salah menyalahkan. Kenapa dia tu asyik mad lin mesti berhenti 4? Dia kena berhenti 2. Macam aku buat selalu. Tak boleh lah. Takkan bacaan kita paling betul. Sebab tu ada khilaf dan ada pilihan. 2 pun betul, 4 pun betul, 6 pun betul. Tengok lagi. Au ba'da yaum. Wadharul bai' rajman bil ghaib. Okey, jadi itu sahaja contoh-contoh yang diletakkan, sebenarnya banyak aja. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was sayf, itu pun semua mad lin. Cara nak kenal sangat-sangat senang. Huruf waw dengan ya yang bertanda sukun sebelum dia berbaris, selesai. Kita pergi pada yang terakhir iaitu ma'arid. Ma'arid lis sukun. Mad aridun lis sukun, iaitu mad yang mendatang kerana sukun. Biasanya ma'arid lis sukun ni duduk dekat mana? Hujung ayat, dan ketika kita nak waqaf, kita nak berhenti, automatik dia akan jadi ma'arid lis sukun. Okey. Disebabkan terdapat tanda sukun mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya. Nampak tak? Sama ada dia duduk dekat hujung ayat ataupun dia duduk kat tengah-tengah ayat tapi kita nak berhenti dekat dia, maka dia pun jadi ma'arid
lis-sukun. Dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad ataupun huruf lin, maka dia harus dibaca 6, 4 ataupun 2 harakat, di mana huruf akhir kalimah bukan daripada hamzah. Jom kita tengok contoh-contoh ma'arif lis-sukun. Kalau waw, dia mesti 3 huruf juga. Alif, waw, waw, ya. Sebab huruf mad ada berapa? 3 ni je. Alif, waw, ya. Contoh huruf mad, contoh huruf akhir bukan hamzah. Huruf mad dia waw. Cuba kita sebut yu'minun. So, nun tu kita boleh berhenti 2, 4 atau 6. Bawah dia pula kalau alif, linnas. Nasta'in. Okey. Ini jika dia mati dengan huruf mad. Contoh huruf akhir bukan hamzah. Dan kita tengok juga contoh huruf akhir adalah hamzah. So kita pun sebut antabu. Minal ma' an-nasi. Tayyib. Tak ada isu nasi lapak. Sabar. Baik, jadi panjang dia punya syarahan. Saya lebih cenderung kita akan sambung pada pertemuan akan datang sebab kita nak baca Al-Quranul Karim. Cumanya sebelum kita baca Al-Quran, kita tengok contoh-contoh ni saja kita dah tahu dah lah konsep ataupun bagaimana yang disebut sebagai mad arid lis sukun, yang mana mad itu huruf dia mesti ada 3, alif, waw, ya, dan mad arid lis sukun boleh berlaku dalam 2 keadaan, sama ada diakhirkan dengan bukan hamzah dan juga diakhiri dengan hamzah, macam contoh yang kita dah sebutkan tadi. Jadi kita boleh baca dengan bacaan yang kita sebutkan tadi. Tayyib. Nanti kita buat ulangan pada pertemuan akan datang berkenaan dengan mad arid lis sukun. Jadi jom, dah 8.25 kita sama-sama buka Al-Quran untuk kita baca Al-Quran dan kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada malam hari ini, insya-Allah. Syahih, kita sampai muka surat 70 bawah kali. Wala in qutiltum. Okey, tolong buka Al-Quran masing-masing. Muka surat 70 ayat 157 yang berada di bawah sekali. Okey, kemudian kita bacalah Al-Quran kita dengan hati dan jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmah. Nah, panjang sabar. Kita pendekkan. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmah. Yang cantiknya kita kena tarik balik daripada la maghfirah. So siapa nafas panjang dia habiskan terus saja ayat tadi ya. La maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. So kalau nak cantik juga tadi, kalau kita daripada wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfirah, berhenti kat situ pun okey juga. Kemudian tarik balik la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Okey, pergi ayat sebelah dia pula. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun.
Yang ni mata nak kena tajam. Kalau tak tajamkan mata, kita akan baca la tu 2 harakat. La ilallah, salah. Ayat yang sebetul dia adalah la ilallah, kena baca laju. Sebab ada beza. Kalau kita baca la ilallah, tidak akan menuju kepada Allah. Tapi ayat ini la ilallah, kalian pasti menuju Allah. So kalau kita panjang, dia jadi tak menuju. Ayat ni pasti menuju. So kita nak buat ayat sendiri ke, nak baca ayat Quran. Jadi sebab tu mata nak kena fokus cara bacaannya. Sekali lagi. Wala im muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا لانفضوا من حولك. Siapa nampak sampai tadi, dia habiskan terus saja. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Barakallahu fikum. Ahlan wa marhaban. Mahdir mula dulu. Wala in qutiltum. Okay, barakallahu fikum. Kelancaran bagus. Minta maaf, memang kali kedua ke kali pertama dengan saya? Banyak kali dah. Banyak kali. First time. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga Allah Ta'ala bagi bantuan, kita dapat bertemu selalulah. InsyaAllah, amin. Baik, once kita sebut Hamzah. Hamzah ini sifat makharijul huruf dia dekat mana? Simpan dalam kepala. Batang tekak kita ada 6 huruf. Atas sekali keluar ghain dengan kha. Tengah-tengah keluar ha pedas dengan ain. Bawah sekali dia keluar ha simpul dengan hamzah. Jadi, bila kita sebut isti'adzah, kita tak boleh sebut a besar ataupun a hidung. Dia mesti keluar kat bawah. A'udzu. So tadi bunyi dia macam tebal. Au tak jadi. Dia kena a'udzu. Okey. So dekat situ yang nak kena touch up. Kemudian konsistenkan pada jumlah dengung. Sebab bila kita baca Quran, ada je dengung, dia sangat memperindahkan bacaan. Walaupun suara kita tak sedap. Kena faham hakikat dia. Kalau kita jaga tempat keluar huruf, kalau kita jaga sifat huruf, automatik bacaan terus jadi sempurna. Ditambah kalau suara merdu, bonus. Tapi kalau suara tak berapa nak sedap, dia tetap sedap didengar. Pasal huruf-huruf tu keluar pada tempat yang betul dan sifatnya juga betul, ditambah pula dengan adanya dengung yang konsisten, maka bacaan tadi akan sungguh sedap didengar. Tahniah saya ucap. Kemudian ada tadi lan faddu min haulik. Nampak ayat yang terakhir 159 tu kan? Lan faddu min haulik, nun mati bertemu fa, simpan dalam kepala baik-baik semua orang. Nun ataupun tanwin kalau bertemu fa, gigi arnab terus duduk dekat atas bibir bawah. Lan faddu. Sebab tempat keluar fa dekat situ. Gigi arnab kena duduk kat atas bibir bawah. Lan faddu min haulik. Tidaklah dia bunyi terlalu jelas nun tu. Lan faddu. Tak betul lah. Sebab nama dia ikhfa. Kena sembunyikan apa Syekh Hisham? Ikhfa tu maksud dia sembunyi. Apa yang kita nak sembunyikan? Yang kita nak sembunyikan adalah bunyi nun. Tapi bila kita kata lan, bunyi ke jelas? Sembunyi ke jelas?
Jelas. Jadi di mana sembunyinya? Itu yang kita lau dan dia bukan lan fad. Kalau lan jelas. Macam mana? Kena ada udara keluar sebab tata cara sebut huruf fa ni memang kena ada angin keluar di antara gigi tu. Fa. Cuba sebut. Rasa kan? Kan tak ada angin. Kalau tak ada angin macam mana nak keluar fa tu? So dia keluar fa. Tu cara sebut huruf fa tu lah. Okey, wallahu ta'ala. Kemudian yang terakhir tu innallaha, dekat sini ha simpul. Bila ha simpul dia duduk dekat bawah. Innallaha dekat sini pula ha tu. Yuhibbul mutawakkilin. Jangan samakan innallaha yuhibbu, tak jadi. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. So kat situ je nak kena tacap-tacap. InsyaAllah. So kalau kita ha simpul bawah. Kalau kita pedas so beza. Bismillahi tengah pula. Manirrahim. Salah kalau kita baca semua ha simpul. Bismillahirrahmanirrahim. Salah juga kalau kita baca semua pedas. Bismillahir, tak betul juga. Dia kena hi ar-rahmanirrahim. Boleh? Tak apa, nanti kita bagus tanya je. Kalau kita tak kita ragu-ragu, kita nak penjelasan boleh tanya insya-Allah. Fadal, silakan. Barakallahu fiik. Yang belakang nak baca lagi? Tak baca? Okey, barakallahu fiikum. Pukul 9 dah. So ana baca sekali imbas, lepas tu kita ambil manfaat sikit boleh? Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Baik, 3 ayat yang kita bacakan pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kalau kita sedar ataupun tak sedar, ayat pada malam hari ini adalah sebuah pujian dan juga balasan yang Allah nak kurniakan pada kita dan apa yang sedang kita buat pada malam hari ini. Kata Allah Taala, wala immuttum au qutiltum, dan andai kata dan sekiranya kalian mati ataupun terbunuh di jalan Allah. Dan ayat ini tidak merujuk kepada peperangan. Ayat ini merujuk kepada di luar konteks peperangan. Kita pergi belajar, kita pergi masjid, kita nak mendirikan salat, kita nak dapatkan ilmu. Kalaulah kata mati di jalan Allah, tengah-tengah belajar, gedegang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. On the way nak pergi masjid, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un, accident. Syahid ke tak syahid? Syahid ke tak syahid? Syahid, tapi sama tak taraf dengan syahid berperang? Tak pernah sama, tapi tetap dapat title syahid di sisi Allah. Dan kita tak boleh nak claim orang yang mati terbunuh, kita kata dia mati syahid. Tapi antara ciri-ciri syahid, orang yang pergi berjuang kemudian dia terbunuh ataupun dia meninggal dunia. Kata Allah Ta'ala, lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ketahuilah, jika kita mati di dalam perjuangan nak menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, pasti yang kita akan dapatkan, kata Allah, keampunan Allah yang pertama. Dan yang kedua, kita akan dapat apa? Rahmatnya.
itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan daripada harta rampasan. Boleh faham tak? Jadi sebab tu kita kena ada azam supaya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kena selalu doa apa? Macam mana ayat tu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kena selalu duk sebut benda tu. Kena selalu i'tiraf. Kita kena reda yang Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul. Ayat yang berikutnya Allah kata wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Sama ada kalian mati ataupun terbunuh, ketahuilah kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Siapa pun kita, mati apa bentuk keadaan sekalipun, kita semua akan pergi kepada. Sebab tu kalau kita dengar ada orang wafat, kita sebut kalimah apa? Kalimah istirja, dan sebutan dia adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah, kalaulah sesungguhnya kata Allah Ta'ala, maka hanya kerana rahmat Allah Ta'ala sahajalah engkau wahai Muhammad mampu berlemah lembut terhadap mereka. Ayat ini sebagai ilmu yang sangat besar untuk kita. Allah nak bagi isyarat kepada kita, sepatutnya semakin engkau mendalami ilmu agama, semakin lunak hatimu. Semakin engkau kenal Al-Quran, semakin engkau belajar tentang sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapanmu semakin baik, hatimu semakin lunak dan engkau tidak berkeras dengan orang-orang yang bersama-sama denganmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Allah Ta'ala telah bersumpah, Allah nyatakan, kalaulah engkau tetap bersikap keras, kasar, nescaya orang-orang yang berada di sekitarmu akan lan faddu, meninggalkan engkau. Kemudian kita pun berkata, kenapa dakwah aku tak berjaya? Boleh jadi kerana hati kita keras, kita tak lunak. Tadi baru saya cerita dekat Syahir dengan Abu Talha, saya daripada Puchong tadi, dengan harapan sebelum hujan turun, kita tak kena hujan lah, tapi qadarullahi wa ma syaa fa'al, hujan lebat dekat Kinrara tadi. Sampailah nak masuk ke Sungai Besi, hujan rintik-rintik sikit, sampai Permaisuri kering kontang. Jadi saya dengan baju hujan tu, orang Permaisuri ni tengok saya, awak dia ni pakai baju hujan ni kan, kat sini tak hujan pun. Baik, pukul 6 saya sampai kat Masjid An-Najihin. Tersebutlah nama masjid. Sampailah dekat masjid. Kemudian saya pun dirikanlah solat asar, dan habis solat tu tengok adalah dalam pukul 6 lebih. Nak rehat sebentar. Baru je baring dengan kawan tu, tiba-tiba datang seorang pakcik. Ya Allah, jangan baring, dia kata. Terkejut saya. Bangun, bersandar boleh, baring tak boleh. Saya pun terkejut. Ada beza ke tiang dengan lantai? Kita duk baring, kawan tu pun tengah baring juga, masing-masing terkejut. Macam, iyalah, bangun terus kan. Subhanallah. Duduk. So, saya pun hanya mampu tergelak sindir lah. Ada satu brother tu pun dia kata, patutlah Ustaz, orang-orang tak mau mai masjid, no. Dia tak panggil saya Ustaz, patutlah abang, orang-orang tak mau mai masjid. Rupa-rupanya begini cara layanan untuk musafir. Dia kata, saya pun musafir juga abang, saya daripada Kuala Selangor, so saya nak balik Kajang, jam, saya nak rehat lah sekejap kat sini, penat bang bawa kereta. Saya pun kata, faham, saya pun bawa motor, hujan lebat tadi, baru berasa nak dapat tenang-tenang sekejap. Rupa-rupanya kita diminta untuk bangun dalam keadaan rasa, cakaplah lemah lembut. Dek, tak boleh dek baring dek, duduklah kan, jangan baring, nanti tu bagilah alasan apa-apa. Tapi dia tegur daripada jauh dengan suara yang meninggi, lan faddu min haulik. Nescaya orang-orang yang sepatutnya nak dapatkan petunjuk dan kebaikan akan larikan diri. Sebab tu teman-teman, kawan-kawan sekalian, sidang penonton sekalian, kita kalau tak boleh nak buka hidayah kepada orang, jangan sampai kita menjadi penutup pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedar kita tak boleh nak ajar orang mengaji, tak boleh nak ajar orang nak bagi tazkirah, sedar benda tu tak boleh buat, jangan jadi penutup kepada hidayah. Orang datang nak semayang, tiba-tiba berada tadi pun dia, bang, rasa nak kena cari surau lain pula ni. Sampai tara tu, padahal dia dah duduk dekat tempat rahmat terbesar. Sebab tu kalau kita masuk masjid, doa apa kita nak kena baca? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma
iftahli abwaba rahmatik. Rahmat terbesar ada dalam rumah Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita halang orang daripada dapat rahmat tersebut. Musibah kita. Kalau ramai orang macam ni, dia jadi musibat tu. Sebab singular ataupun mufrad, musibah. Kalau jamak, dia jadi, saya tak kata benda jahat, saya sebut dari sudut bahasa. Kerana itu bila ramai orang tidak berperwatakan orang-orang yang nak menjemput orang ke rumah Allah, dia bukan sekadar musibah, bahkan dia adalah musibat. Okey. Untuknya, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam nak buat sesuatu perkara, bertawakkallah kepada Allah. Nak berubah, nak pandai baca Quran, nak berubah, nak jadi salafi yang bagus, tawakkallah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha kemudian tawakal. Doa minta pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Taala menyintai orang-orang yang bertawakal. Allah Taala a'lam. So kunci tawakal kena apa dulu? Usaha. Jangan tawakal fasid. Jangan tawakal fasid ni, maksud tawakal fasid apa dia? Menyerah tanpa usaha. Kan? So tak jadilah. Tak pergi makan ke, tak pergi kerja ke, nanti macam mana nak dapat gaji? Tak apa, saya tawakal. Ada makan ada lah. Ini pemalas, tak main-main punya ni. Okey, jadi hati-hati semua insya-Allah. Semoga Allah beri kebaikan kepada kita atas pertemuan. Panjang umur rezeki kita bertemu lagi minggu-minggu yang mendatang. Insya-Allah. Barakallahu fiik. Satu family. Insya-Allah bagus bacaan. Semoga menjadi keluarga contoh untuk muslim dan muslimat yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi washabbihi baraka sallam. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.